Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Okey, kita berjumpa lagi hari ini dalam kelas Bahasa Melayu tahun 4. Dan hari ini hari Khamis 12 Ogos 2021. Dan untuk hari ini apa yang kita nak lakukan ialah hari ini kita akan berbincang tentang bahagian C, iaitu penulisan ataupun karangan, dan ini adalah kertas 2. Jadi hari ini cikgu cuma akan fokus secara ringkas tentang kertas 2 bahagian C, iaitu bahagian penulisan. Jadi kita akan bincanglah macam mana hendak membuat rangka karangan dan bagaimana hendak tips-tips yang berguna untuk yang kita perlukan dalam membina karangan untuk bahagian C ni. Okey. Bahagian C, penulisan. Okey, ada beberapa perkara yang pelajar kena ambil tahulah, dan yang ini sebenarnya kita dah bincang dulu dalam kelas. Cuma cikgu nak ulang balik sekadar nak refresh balik apa yang kita dah belajar. Okey, untuk bahagian C ni perlu diingatkan bahawa terdapat dua soalan. Dua soalan. Dan tetapi pelajar hanya perlu pilih satu soalan sahaja. Okey, berbeza dengan bahagian A, bahagian B satu soalan yang tu wajib jawab. Tapi untuk bahagian C ni ada dua pilihan soalan. Dua soalan, pelajar hanya perlu pilih satu je, satu soalan sahaja untuk yang dijawab. Soalan yang pelajar rasa yang dia mampu buat. Dua soalan, baca betul-betul. Okey, pilih satu soalan yang kita rasa kita boleh buat, kita confident yang ni kita boleh buat. Okey. Yang kedua, markah yang diperuntukkan 25 markah. Okey, jadi markah tu agak banyaklah, 25 markah tu. Jadi pastikan kamu dapat markah tu kalau boleh 10 ke atas lah, jangan dapat bawah daripada 10. Sebab 25 tu banyak tu. Okey, masa yang dicadangkan untuk menjawab adalah 35 minit, setengah jam lah. Jadi setengah jam tu pun masa tu agak banyak kalau digunakan dengan sebaik mungkin, sebab kita perlukan masa untuk menjawab dan perlukan masa juga untuk membuat semakan, supaya pastikan kita tahu sebarang kesalahan. Okey, dan yang keempat, panjang karangan hendaklah antara 80 hingga 120 patah perkataan. Okey, minimum 80, maksimum 120. Kenapa tak boleh panjang? Sebab cikgu risau nanti makin panjang karangan, patah perkataan, makin banyak kesalahan. Okey. Tips untuk menjawab soalan untuk bahagian C. Okey, ada cikgu kongsikan sedikit tips yang cikgu dapat daripada guru yang lain. Okey, di sini ada 6. Yang pertama sekali, pilih soalan yang mudah. Macam yang cikgu terangkan tadi lah, soalan tu akan ada dua soalan. Pilih satu soalan yang mudah yang kita rasa kita boleh buat, kita faham dengan soalan tu dan kita mampu untuk membuat karangan. Jangan ambil risiko pilih soalan yang susah. Jadi baca betul-betul, faham betul-betul dan pilih soalan yang mudah. Okey. Yang kedua, kita kena fahami kehendak soalan. Apa soalan hendak? Contoh, kalau soalan tu kata okey, tuliskan cita-cita kamu. Tulislah cita-cita. Jangan pula kamu tulis hobi saya. Itu dah tak faham soalan tu. Jadi faham soalan betul-betul. Tulis apa yang ditanya, jangan tulis apa yang tak ditanya. Okey. Yang ketiga, sediakan rangka karangan. Okey, cikgu selalu sebut rangka karangan penting. Rangka karangan ni adalah panduan untuk kita sebelum kita menulis karangan yang sebetul-betulnya. Sebab apa? Panduan, kita tahu isi apa yang kita nak tulis, senang kita nak buat huraian, senang kita nak bagi contoh, dan seterusnya kita tulis terus di kertas jawapan tu, tulis tanpa sebarang masalah, kita dah dapat bayangan. Jadi rangka karangan biasa kita tulis dalam bentuk poin dah, 1 apa, 2 apa, 3 apa. Okey, simple je. Dan yang keempat, patuhi format karangan. Okey, maksudnya kalau karangan tu jenis berformat macam laporan ke surat kiriman rasmi, surat kiriman tak rasmi ke, yang tu kena patuhi format, ikut je format dia, jangan buat tak ikut format. Bila kamu tulis, pilih karangan berformat tapi tak ikut format, itu akan terpesong. Tu kena hati-hati. Okey, yang kelima, kemukakan isi yang mantap
dan huraian yang jelas. Okay, isi tu kena, pastikan isi tu kena relevan lah, berkaitan dengan soalan. Jadi isi tu kena mantap, dan setiap isi tu pastikan ada huraian. Sebab biasa pelajar isi ada tapi tak ada huraian. Jadi markah pun kurang lah, sayang. Okay. Yang keenam, elakkan sebarang kesalahan. Okay, kesalahan ni maksudnya dari segi ejaan, tanda baca, imbuhan dan juga tata bahasa. Ini ada 4 kesalahan yang biasa kita buat, dan ini yang kamu kena elakkan. Dah siap karangan, buat semakan, cek balik, pastikan tak ada kesalahan. Okey. Seterusnya, tips untuk membina rangka karangan. Okey. So, untuk membina rangka karangan ni, dia ada 3 bahagian, iaitu pendahuluan, isi dan juga penutup. So sekarang kita nak tengok yang pertama, iaitu pendahuluan. Pendahuluan ni kita boleh katakan kepala kepada sesebuah karangan. Okey, jadi apa yang perlu ada dalam sebuah pendahuluan? Okey, pertama sekali, pendahuluan kita tulis dalam satu perenggan saja, satu saja. Dan biasanya kita memperkenalkan tajuk. Contoh dia, kalau dia kata, kalau soalan tu kata, okey, tuliskan cita-cita kamu. Jadi kita buatlah, okey, contoh pendahuluan. Okey, setiap orang mempunyai cita-cita untuk berjaya. Saya juga mempunyai cita-cita. Dan huraianlah pada apakah kamu punya cita-cita. Okey, siap satu pendahuluan. Okey, itu contohlah. Maksudnya kita memperkenalkan tajuk. Dan kadang-kadang bila kamu baca soalan, dekat soalan tu pun sudah ada dia punya pendahuluan. Kamu just ambil je, letak dekat ni, dekat rangka, just tukar sikit punya ayat, jadilah ia sebuah pendahuluan. Okey, dah ada kepala, kena ada badan lah. So badan dia adalah isi karangan. Okey, biasanya isi karangan terdiri daripada 3 atau 4 isi. Tapi untuk tahun 4, cikgu galakkan kamu buat 3 isi je. 3 isi cukuplah untuk tahun 4 ni. Dan setiap isi itu perlu dihuraikan dalam satu perenggan. Maksudnya satu isi satu perenggan. Kalau 3 isi, 3 perenggan. Bukannya satu perenggan, 3 isi. Itu salah. Maksudnya setiap perenggan tu perlu ada isi yang berlainan. Barulah markah kamu pun cantik lah. Ini kalau 3 isi satu perenggan, dah habis. Markah kamu pun dapat ala kadar je. Itu yang kita tak nak tu. Okey, perenggan ni isi tambah huraian tambah contoh. Maksudnya isi kamu tu, satu perenggan tu kamu tulis isi perenggan, isi kena ada huraian dan kena ada contoh untuk setiap perenggan tu. Bukannya isi semata-mata. Boleh je tulis isi, tak ada masalah, tapi markah kamu pun kurang lah. Sebab markah 25, kita tak nak dapat markah 10/25, tu rendah tu, paling kurang pun 15/25, barulah cantik. Jadi semuanya bergantung kepada isi kita. Okey, jadi setiap perenggan tu, perenggan 2, 3, 4, perlu mempunyai pertalian. Jadi biasanya kita akan gunakan penanda wacana. Contoh dia, kemudian, selepas itu, namun begitu, walau bagaimanapun, oleh yang demikian, dan sebagainya lah. Itu adalah penanda wacana supaya ayat kita, perenggan kita tu menjadi lebih cantik. Bila dah cantik, markah pun cantik lah, TikTok. Okey, so itu untuk isi ya. Dan penutup ataupun kaki karangan. Biasanya sama macam perenggan, sama macam pendahuluan, ditulis hanya dalam satu perenggan saja, satu saja. Dan biasanya kita menyatakan pengajaran, pandangan ataupun kesimpulan. Apa yang kita tulis tu daripada atas, daripada pendahuluan sampai ke isi tu, kita simpulkan dan kita tulis dalam bahagian penutup, hanya satu perenggan. So perenggan ni bergantung tau. Kalau 3 isi, maksudnya kita akan ada 5 perenggan. Maksudnya satu pendahuluan, isi 1, isi 2, isi 3 dan penutup. Kalau kamu ada 4 isi, akan ada 6 perenggan dah. Tapi untuk tahun 4 ni, cikgu galakkan buat 5 perenggan je. Isi 3, satu pendahuluan, satu penutup. Sebagai permulaan lah. Kita tak nak kamu buat kesilapan dalam membina karangan. Okey.
Okey, peringatan penting. Okey, pastikan isi yang kamu tulis tu tidak berulang-ulang dan terpesong dari tajuk. Satu perenggan satu isi, bukannya satu perenggan tiga perenggan isi yang sama. Itu yang kita tak nak lah. Maksudnya isi yang tidak berulang-ulang, dan yang penting jangan terpesong dari tajuk. Kalau soalan nak kamu tulis pasal cita-cita, tulis pasal cita-cita, bukannya kamu tulis pasal hobi. Yang itu dah terpesong. Yang kedua, jangan tulis karangan dalam satu perenggan. Bahagian C paling minimum 5 perenggan, 3 isi, 1 penutup, 1 pendahuluan. So 5 perenggan, bukan satu perenggan. Satu perenggan tu kalau kamu tulis pun dia tak salah, tapi masalahnya markah kamu hilang lah, sebab kita tak tahu mana pendahuluan, mana isi, mana penutup, sebab semua satu perenggan. Jadi kita tak nak lah apa yang kamu buat tu menjejaskan markah yang kamu nanti. Okey. Yang ketiga, pastikan format karangan yang digunakan adalah betul. Format ni maksudnya kalau karangan itu memerlukan contoh surat kiriman rasmi, so pastikan kamu ikut format surat kiriman rasmi. Jangan kamu tulis ikut suka hati tanpa buat format. Kalau laporan, buat ikut format laporan. Sebab bila format karangan kamu betul, maka kamu punya karangan pun akan betul lah. Kalau kamu tak buat ikut format, so karangan kamu tu akan jadi salah, terpesong daripada apa yang kehendak soalan. Soalan kata tulis surat kiriman rasmi, kamu tak tulis surat kiriman rasmi, kamu buat biasa terus pada isi. Jadi itu dah jadi satu kesalahan. Jadi hilang markah. Okey, gunakan penanda wacana dan peribahasa yang sesuai. Yang ni kalau perlulah, kalau rasa tak sesuai tak perlu guna peribahasa ni. Kalau ada lagi cantik, lagi kemas lah, lagi cantik. Okey. Yang ni cikgu ada buat silap sikit. Tulisan mestilah kemas dan jelas. Pastikan tiada kesalahan ejaan, tata bahasa dan imbuhan. Ada dua kali ejaan tu. Okey, jadi ejaan kena pastikan betul. Tata bahasa, tanda baca. Situ cikgu tertinggal tanda baca. Tanda baca kena betul dan juga imbuhan. Itu 4 benda penting yang kamu kena periksa, pastikan tak ada kesalahan. Okey, sebab ini yang biasa kita buat. Sebab setiap kesalahan itu akan ditolak markah. Okey. Okey, inilah contoh jenis-jenis karangan berformat dan juga jenis-jenis karangan tidak berformat. Okey, yang pertama, jenis-jenis karangan berformat kita ada laporan, berita, ucapan, syarahan, ceramah ataupun pidato, lepas tu wawancara, dialog, temu ramah, surat kiriman rasmi, surat kiriman tidak rasmi dan juga perbahasan. Itu semua adalah karangan jenis berformat. Maksudnya kalau kamu jumpa soalan macam ni dan kamu dah buat keputusan nak pilih soalan macam ni, so tolong ikut format dia, jangan buat ikut suka hati. Ini karangan berformat ni dia senang dapat markah, tapi kalau kamu tak kena cara, kamu hilang markah. Tu dia punya helah dia. Markah senang dapat dan markah kamu senang juga kamu hilang kalau tak ikut format dia. Okey, ini karangan berformat. Yang kedua, jenis-jenis karangan tidak berformat. Contoh dia macam karangan peribahasa ataupun congkak kata, karangan deskriptif ataupun cereka, perbincangan, pendapat, ulasan ataupun fakta. Yang ini karangan yang tidak berformat. So kamu boleh tulis macam biasa, tak terikat dengan mana-mana format. Yang penting ada pendahuluan, ada isi, ada penutup. Jadi inilah contoh jenis-jenis karangan, dan kamu kena pilih karangan mana yang kamu selesa untuk kamu tulis. Andai kata kamu jumpa soalan nanti, contohlah soalan 1, okey, karangan berformat. Soalan 2, karangan tidak berformat. Kalau kamu tak yakin dengan karangan yang berformat, kamu pilih karangan yang tidak berformat. Jadi mengikut keselesaan, mengikut kamu punya kecekapan kamu lah dalam nak membina ayat tersebut. Okey, jadi tugasan minggu ini kamu hanya perlu tulis ini jenis-jenis karangan berformat dan juga jenis-jenis karangan tidak berformat, dan tulis dalam buku tulis karangan, buku yang panjang tu. Okey, tulis simple aja. Okey, jadi apa yang kita buat ni, sebab minggu hadapan kita akan fokus kepada bahagian C.
Bermula minggu hadapan hari Selasa dan juga hari Selasa dan juga hari Khamis. Jadi kita akan fokus kepada bahagian C, macam mana nak membina rangka, dan kita akan pilih 2 karangan. Kita akan pilih salah satu yang terbaik dan kita akan bina rangka, dan kita akan terus buat karangan berdasarkan rangka karangan yang kita bincangkan nantilah. Boleh ya? Itu kita minggu depan. Jadi dah sampai ke penghujung. Jadi alhamdulillah, seperti biasa, terima kasihlah kepada semua kerana setia sudi menonton dan mendengar video ini, dan insyaAllah kita akan jumpa lagi minggu depan, hari Selasa dan hari Khamis. Jadi insyaAllah terima kasih dan kita jumpa lagi. Assalamualaikum.